Okey, selamat pagi dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan, okey, saya akan mengajar kamu. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan buat ulang kaji semula bagi topik-topik yang telah kita belajar untuk tingkatan 3. Okey, pengurusan mental dan emosi. Okey, bagi pendidikan kesihatan. Okey, topik 3.0, pengurusan mental dan juga pengurusan emosi. Okey, baik. Dalam tajuk ini, apa yang akan kita lihat? Okey, yang pertama sekali, kita akan menjelaskan apakah punca berlakunya kemarahan. Okey, kita nak tahu apakah punca-punca yang boleh menyebabkan seseorang itu boleh menjadi marah. Okay, kemudian yang kedua, menunjukkan bagaimana cara untuk kita mengurus kemarahan, okay, yang berlaku kepada diri kita sendiri. Okay, kemudian yang ketiga, menilai kesan, menilai tahap ataupun kesan kemarahan terhadap kesihatan diri kita sendiri dan juga kepada diri orang lain apabila perasaan marah itu berlaku. Okey. Kemudian yang keempat, menjana idea cara untuk menguruskan jika berlakunya kemarahan dalam diri seseorang itu. Okey. Baik, sedikit pengenalan. Kita lihat sedikit pengenalan. Okey, dalam kehidupan seharian, kita semualah, bukan kamu saja, kita semua. Tak kisah sama ada pelajar, guru, ibu bapa dan sebagainya. Setiap daripada individu itu pasti pernah mengalami perasaan marah atas sebab-sebab ataupun perkara yang berlaku terhadap diri mereka. Okey. Baik, kemudian kemarahan merupakan salah satu perasaan semula jadi. Jangan risau, ia adalah satu perasaan semula jadi yang berlaku. Okay, mungkin berlaku disebabkan atas beberapa sebab yang kita sendiri tak pasti ataupun kita sendiri tahu apakah sebab berlakunya kemarahan tersebut. Okay, kemudian salah satu faktor yang menyebabkan perasaan marah ini, keperluan asas. Sebagai contoh, yang pertama, keperluan asas boleh menyebabkan berlakunya kemarahan. Contohnya seperti makanan. Makanan yang pertama. Yang kedua, tempat perlindungan, tempat tinggal dan rumah, kita panggil sebagai rumah lah. Dan yang ketiga, kasih sayang yang kita tak dapat penuhi. Perasaan kasih sayang, perhatian daripada ibu bapa mungkin, perhatian daripada rakan-rakan. Kasih sayang kita juruskan ataupun kita katakan lebih kepada kasih sayang terhadap ahli keluarga. Itu mungkin adalah antara sebab yang boleh menyebabkan kita berasa marah. Mungkin tidak dapat memenuhi keperluan-keperluan tersebut, kita akan berasa marah. Kemudian perasaan marah juga boleh berlaku akibat daripada kita tidak dapat menangani tekanan-tekanan hidup yang berlaku kepada diri seseorang. Setiap orang mempunyai tekanan hidup masing-masing, tak sama. Setiap daripada kita mempunyai tekanan masing-masing, masalah yang tersendiri. Tetapi kamu sebagai pelajar, boleh kita kaitkan dengan perasaan marah yang mungkin disebabkan aspek yang berlaku di sekolah. Kemudian
daripada rakan-rakan, keluarga, mungkin juga faktor kesihatan, dan juga keuangan. Keuangan juga penting. Okey, kemudian kita juga mungkin rasa marah apabila tidak dapat mencapai ataupun memenuhi keperluan ataupun memenuhi cita-cita kita, apa yang kita mahu, apa yang kita idamkan. Kita tidak dapat memenuhi. So kita akan berasa marah, tetapi perkara itu berada di luar kawalan kita. Tetapi perasaan marah itu biasa, dia akan berlaku kerana kita tidak dapat apa yang kita mahu. Kemudian keadaan yang mengancam dan menakutkan juga mungkin mengakibatkan perasaan marah berlaku. Kita terasa diri kita ini terancam dengan beberapa perkara yang ada di sekeliling kita. Mungkin juga ada perkara yang menakutkan kita. Apa-apa perkara lah. Tak sama kita semua. Mungkin ada yang takut kepada beberapa jenis serangga, takut kepada beberapa jenis haiwan, suasana yang gelap, dan sebagainya. Baik. Pengurusan mental dan emosi, kita akan lihat bagaimana untuk menguruskan mental dan emosi. Kita kawal kemarahan agar ia menjadi lebih positif dan dapat menerima kelemahan yang berlaku di sekeliling kita, ataupun kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang akan kita lihat dalam topik yang ketiga ini, iaitu pengurusan mental dan juga emosi. So muka surat yang berikutnya, lihat kepada gambar rajah ini, sedikit perbualan. Mungkin dia telah tumpahkan makanan kepada baju rakannya. Kemudian, hey, apa awak buat ni? Habis kotor baju saya. Ini situasi yang boleh menyebabkan berlakunya kemarahan. Kemudian rakan dia memberi jawapan ataupun respon dia, maafkan saya, saya tidak sengaja. Jika perempuan ini tidak meminta maaf, mungkin perasaan marah rakannya menjadi lebih parah. Sebab itu kita perlu kawal situasi tersebut, supaya perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemarahan itu lebih teruk, kita cuba kontrol, kita cuba kawal situasi tersebut dengan beberapa tindakan-tindakan yang sepatutnya. Ini contoh. Baik, yang seterusnya, kenapa saya marah? Kenapa kita boleh berasa marah? Terdapat beberapa punca untuk seseorang remaja, iaitu pada peringkat umur kamu remaja akan berasa marah. Antara punca kemarahan, letih, kemudian berasa lapar, tiada kawalan untuk menguruskan keadaan seharian, mungkin berasa terancam dengan apa-apa perkara, ugutan, kemudian kecewa, tak kisah dari segi kecewa kepada keputusan peperiksaan, kecewa dengan tindakan rakan-rakan, dan tidak dapat meluahkan perasaan. Mungkin hubungan antara kamu dan rakan yang lain. Kemudian kita nak lihat juga beberapa lagi jenis kemarahan ataupun punca perkara yang boleh menyebabkan berlakunya kemarahan terhadap diri seseorang. Baik, yang pertama kita lihat apakah punca kemarahan? Ancaman. Sebarang jenis ancaman yang berlaku kepada diri kita, yang ada di kawasan sekeliling dan sebagainya. Kemudian pengalaman yang pahit. Kita ingat semula ataupun pengalaman-pengalaman yang tidak baik berlaku kepada kita, kita akan berasa marah. Kemudian yang kedua, perasaan bersalah jika kita melakukan sesuatu perkara itu yang tidak betul. Kemudian rasa malu dan tidak berguna. Kemudian menerima kritikan
teguran daripada guru, rakan dan sebagainya. Kemudian gagal untuk memenuhi harapan ataupun jangkaan diri sendiri. Ini kalau aspek kepada pelajar, mungkin kepada keputusan peperiksaan. Kamu rasakan kamu dah belajar dengan baik, tetapi masih tidak mencapai markah yang seperti yang dikehendaki. Kemudian rasa terkilan, rasa perasaan yang sesuatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Kemudian kesan ketagihan dan juga penyalahgunaan bahan. Ini lebih kepada faktor fisiologi badan, tubuh badan. Ketagihan, penyalahgunaan bahan akan memberi kesan yang tidak normal kepada tubuh badan. Signal yang diberikan oleh tubuh badan menjadi tidak seimbang. Akibat daripada penyalahgunaan bahan. Kemudian kecaman daripada rakan, kutukan, hinaan daripada rakan. Mungkin kegemukan, kurus, tidak cantik, hodoh dan sebagainya. Kemudian berpindah rumah ataupun berpindah sekolah yang baru, untuk menyesuaikan diri, kawasan yang baru, tempat yang baru, rakan yang baru. Kemudian ketagihan gadget, handphone, komputer, permainan game. Apabila ketagihan gadget berlaku, contohnya ibu bapa menghalang ataupun menasihati, menegur untuk berhenti bermain permainan handphone dan sebagainya, kita akan merasa marah kerana kita sudah ketagih. Semakin seronok bermain, semakin lama bermain, semakin seronok, sehingga mengabaikan pelajaran dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai ketagihan gadget. Kemudian takut tersingkir. Ini lebih kepada kita menyertai ahli-ahli pasukan, mewakili sekolah, kita menyertai pemilihan, untuk menyertai mungkin mewakili sekolah dalam olahraga. Kita menyertai, kemudian kita takut kita tersingkir daripada ahli pasukan sekolah olahraga. Kita marah, kita rasa tidak selesa. Kemudian tidak sanggup menerima tanggungjawab. Sebagai contoh, tugasan-tugasan ataupun apa-apa jawatan yang dilantik kepada kamu, tak kisah dalam kelas, dalam AJK pasukan, kelab uniform, persatuan dan sebagainya. Apabila dilantik menjadi sebagai ketua dan sebagainya, kamu tidak mahu, kamu rasa kamu tidak suka untuk menerima tanggungjawab yang telah diamanahkan, sedangkan rakan-rakan lain percaya kepada kamu untuk melakukan amanah jawatan tersebut. Baik, kemudian berlaku kekecewaan. Kekecewaan ini skopnya sangat luas. Apa jenis kekecewaan yang berlaku kepada diri boleh menyebabkan perasaan marah itu muncul ataupun wujud dalam diri seseorang. Kemudian cemburu. Cemburu ini pelbagai jenis. Mungkin ada yang cemburu kepada girlfriend dia ke, boyfriend dia ke, cuba dirampas oleh orang lain. Mungkin ataupun cemburu dari segi peperiksaan, markah rakan kamu lebih baik, lebih tinggi daripada kamu. Kemudian timbul rasa cemburu, rasa tidak selesa. Kenapa rakan boleh dapat markah yang lebih baik, sedangkan saya mendapat markah yang rendah. Itu kita panggil sebagai cemburu. Baik, ini adalah beberapa faktor-faktor ataupun punca kemarahan yang boleh kita lihat. Yang boleh kita lihat mungkin pernah terjadi kepada diri kamu sendiri. So, video yang seterusnya kita nak lihat apa yang selanjutnya. So, kita akan jumpa pada video yang seterusnya sebentar lagi.